Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu sekali lagi dalam siri ceramah melalui wadah Facebook ini pada setiap hari Jumaat malam Sabtu, yang mana kali ini saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan sekalian berkenaan dengan satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Anbiya dan juga di beberapa tempat dalam Al-Quran, iaitu berkenaan dengan penciptaan bumi itu sendiri, penciptaan bumi. Jadi kali ini saya ingin mengupas ayat-ayat tersebut melalui pandangan ilmu sains moden, dan kita lihat betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa benarnya Al-Quran dalam membicarakan berkenaan dengan penciptaan bumi ini 1400 tahun dahulu, sebelum maknanya manusia mengetahui keadaan bumi ini dan kandungannya dan bagaimana ciptaannya berlaku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan berkenaan dengan ciptaan bumi ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala terangkan bumi ini sebahagian daripada langit, dan kedua-dua langit dan bumi ini asalnya satu, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pisahkan. Ini ayatnya, yang mana ayat ini agak popular, yang banyak maknanya dinukil oleh mereka yang gemar berkenaan dengan astronomi dan sebagainya. Mereka mengatakan ayat ini menerangkan berkenaan dengan fenomena Big Bang. Tapi nanti saya akan nyatakan bahawasanya ayat itu tidak ada kena-mengena dengan fenomena atau teori Big Bang. Okay. Jadi ayat itu sebenarnya berada dalam surah Al-Anbiya, ayat yang ke-30. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda كانتا رتقا ففتقناهما. Sadaqallahul azim. Yang mana bermaksud, apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu bercantum, kemudian kami pisahkan mereka berdua. Nah, ayat ini seperti mana saya katakan tadi, ramai yang salah sangka dan salah faham dan menyangka bahawasanya ayat ini menunjukkan berkenaan dengan teori atau fenomena Big Bang. Apakah teori Big Bang tersebut? Ia adalah satu teori yang mana mengatakan seluruh alam ini berasal daripada satu benda yang kecil, sangat kecil dan sangat panas dengan tekanan yang sangat tinggi, yang kemudian membesar, dia meletup dalam keadaan yang cepat, sehingga menjadikan alam cakrawala kita yang sangat luas ini. Fenomena ini atau teori ini yang disepakati oleh semua para saintis dinamakan sebagai Big Bang Theory. Okay. Dan mereka katakan, lihat pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bumi dan langit itu bercantum, dan seperti mana Big Bang juga mengatakan semuanya asal satu. Kemudian ayat ini mengatakan fafataqnahuma, dan kami pisahkan antara langit dan bumi. Dan mereka katakan Big Bang juga memisahkan segala-galanya sehingga menjadilah bintang, bulan, matahari, galaksi dan sebagainya. Jadi mereka katakan ayat ini menunjukkan tentang Big Bang. Sebenarnya ayat ini tidak menunjukkan tentang Big Bang. Ayat ini tidak menunjukkan Big Bang. Kenapa? Sebab ketika Big Bang berlaku, bumi belum ada lagi. Sedangkan ayat ini mengatakan bumi dan langit itu bercantum. Maknanya bumi itu mesti ada, langit itu akan ada selepas itu, dan mereka bercantum. Kemudian Allah pisahkan langit daripada bumi, maka jadilah langit itu berbeza daripada bumi, ataupun dia tu berpisah. Sedangkan Big Bang tak ada bumi, dia hanyalah atom dan kemudian meletup dan menjadilah dia itu segala bintang dan segalanya yang kita lihat di angkasa lepas ini.
Dan selepas tempoh yang begitu berbilion-bilion tahun lamanya, barulah terjadinya matahari kita. Dan kemudian apabila terjadi matahari kita, barulah terjadinya bumi. Jadi matahari datang dulu, baru bumi. Jadi bumi ni datang jauh kemudian selepas Big Bang. Jadi bagaimana kamu nak mengatakan bahawasanya ayat ini menyatakan berkenaan dengan teori Big Bang, sedangkan ketika tersebut belum ada lagi bumi. Langit ada, ya, tapi bumi belum ada. Jadi jelas di sini ayat ini tidak menunjukkan kepada teori Big Bang tersebut, yang mana semua alam ni berasal daripada sesuatu punca yang kecil. Okey. Tapi ayat ini kalau tidak menunjukkan pada Big Bang, dia menunjukkan kepada apa? Kalau kita kaji ayat ini, kita lihat perkataan samawat. Samawat langit dan banyak langit. Langit ini dalam bahasa Arab sama ini menunjukkan kepada apa yang berada di atas kepala manusia. Maka kalau dikatakan bumbung rumah, mereka juga katakan langit. Orang Melayu terikut-ikut dengan cara ini, maka mereka mengatakan bahawasanya dalam mulut kita ini, kita punya bahagian atas mulut tersebut yang keras tu, mereka katakan sebagai langit-langit. Bukan langit-langit dekat atas itu, tapi tidak, dalam mulut tersebut langit. Jadi apa yang berada di atas? Kerana mengikut kepada cara orang Arab punya bahasa, apa yang berada di atas dinamakan sebagai langit. Jadi apa yang ada ke atas ini langit, termasuklah bintang, bulan, apa saja, matahari, semua dianggap sebagai antaranya langit. Dan begitu juga awan juga dinamakan sebagai langit, udara juga dinamakan sebagai langit. Buktinya ada tempat dalam Al-Quran Allah SWT menggunakan perkataan sama untuk menunjukkan awan. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an, dan kami turunkan daripada langit itu hujan. Adakah Allah turunkan daripada bintang, daripada bulan, matahari? Tak ada. Allah turunkan hujan daripada awan. Air tu datang daripada awan, dan semua orang tahu, daripada dulu orang tahu awan tu datang, kemudian turunlah hujan daripada awan tersebut. Kita boleh lihat. Tapi orang Arab gunakan perkataan sama untuk menunjukkan awan tersebut. Jadi menunjukkan bahawa di sini perkataan samawat bukanlah setakat langit yang cakrawala di atas, skala bintang, bulan, planet dan sebagainya, galaksi dan sebagainya, tetapi ia juga boleh menunjukkan kepada atmosfera bumi. Atmosfera bumi. Jadi kalau kita lihat kepada interpretasi samawat sebagai atmosfera bumi, kita tafsirkan samawat ini sebagai atmosfer bumi, dan kita cantumkan dengan bumi sebelahnya, maka ayat ini menjadi lebih jelas. Ayat ini menerangkan apa? Ayat ini menerangkan bahawasanya, kalau kita lihat daripada sudut tersebut, langit iaitu udara, atmosfera bumi ini, dan bumi itu sendiri asalnya satu. Erti kata lain, bumi asalnya tidak ada udara, tidak ada atmosfera. Fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Kami pisahkan di antara udara dan juga bumi. Maka Allah keluarkan gas daripada bumi, daripada perut bumi, maka gas itu tutup bumi tersebut, maka akhirnya gas ini menjadilah dia itu atmosfera bumi ataupun udara bumi. Nah, kalau kita lihat daripada sudut itu, maka ayat ini lebih logik, lebih boleh diterima akal. Tidakkah orang-orang kafir itu mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu bercantum? Jadi maknanya bumi dan juga udara keliling bumi ini asalnya satu di dasar bumi tersebut itu. Fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan mereka berdua, kami keluarkan udara tersebut dari perut bumi, maka jadilah bumi tersebut mempunyai udara. Jadi kalau kita lihat dari sudut tersebut, kita lihat di sini betapa ayat ini menerangkan satu fenomena, satu perkara yang boleh diterima akal dan sebenarnya telah dibuktikan oleh ilmu sains. Dan juga kita lihat di sini, ia merupakan sesuatu yang tidak boleh disangsikan. Kenapa? Sebab kita lihat bumi ini masih teruskan proses mengeluarkan udara daripada perutnya.
asap daripada perutnya. Melalui cara apa? Melalui cara gempa bumi. Melalui cara apa nama? Volcano, gunung berapi. Bila meletus gunung berapi tersebut, dia mengeluarkan gas dan asap dan sebagainya, dan gas ini, asap ini akan menutupi bumi. Kalau banyak yang meletup, maka banyaklah gas tu yang keluar. Jadi ia bukan sesuatu yang tidak boleh disangsikan lagi melalui apa? Melalui panca indera kita sendiri yang kita saksikan. Jadi kerana itu, saya ingin ajak para penonton sekalian untuk kita melihat bagaimana bumi ini asalnya tercipta. Kerana Allah SWT sebut dalam surah Al-Anbiya ini bahawasanya langit dan bumi itu asalnya satu, kemudian Allah pisahkan. Itu pada awal-awal ciptaan bumi tersebut. Jadi kita kena gostan, kita kena lihat kepada bagaimana bumi ini diciptakan melalui kajian ilmu sains sekarang. Jadi soalan pertamanya ialah, berapa lamakah atau berapakah umur bumi ini? Dah berapa lama bumi ini wujud? Mengikut kajian para saintis, mereka mendapati bahawasanya bumi ini sudah ada selama 4.5 bilion tahun. 4.5 bilion tahun. Erti kata lain, bumi ini asalnya tercipta sekurang-kurangnya 4,500 juta tahun dahulu. 4,500 juta tahun dahulu. Kita 1 juta pun belum sampai lagi tempoh manusia berada di atas muka bumi ini. Manusia berada di atas muka bumi ini hanyalah puluhan ribu tahun saja. Puluhan ribu. Tak sampai 100,000 pun. Ataupun mungkin 100,000 lah. Tapi tak sampai setengah juta. 500,000. Tidak, ini 4,500 juta tahun. Jadi begitu lama bumi ini sudah wujud sebelum manusia ada. Orang yang percaya bahawasanya bumi ini baru wujud, baru dicipta, kemudian cipta saja Allah letak manusia atas sini, ini kepercayaan berdasarkan kepada kepercayaan Bible, orang-orang Kristian. Jadi kita kena hati-hati. Kadang-kadang kita percaya kepada sesuatu, cerita yang disampaikan kepada kita, katanya, oh ini daripada tulisan para ulama, pada kitab tafsir. Ya betul, memang ada dalam kitab tafsir dan sebagainya, tapi bukan daripada Rasulullah SAW. Ia daripada para pendeta Yahudi dan Nasrani. Dinamakan sebagai cerita-cerita Israeliat. Jadi secara tak langsung, bila kita pegang cerita tersebut, kita membenarkannya, kita membenarkan kepercayaan orang-orang Kristian dan orang Yahudi, na'udzubillah min dzalik, dalam Bible mereka. Jadi orang-orang Kristian ini mereka percaya umur bumi ini lebih kurang 6,000 tahun saja, dan Nabi Adam itu alaihissalam merupakan manusia pertama di atas muka bumi dan juga makhluk yang pertama atas muka bumi. Sedangkan Islam tidak mengatakan sedemikian, tak ada pun dalam hadis, tak ada pun dalam Al-Quran mengatakan sedemikian. Bahkan Al-Quran menyatakan bahawa ada makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam. Jadi bumi ini memang dah wujud lama. Macam mana para saintis dapat tahu umur bumi ini 4.5 bilion tahun? Mereka jumpa batu yang tertua di atas muka bumi. Allah SWT sengaja jumpakan mereka dengan batu tersebut. Dalam banyak-banyak batu di dunia ini, mereka jumpa batu yang paling tua. Kemudian batu itu mereka gunakan teknik untuk tahu umur batu tu berapa. Ini ilmu sains lah. Mereka boleh dapat agak umur sesuatu batu tu berapa lama. Dengan uranium lah dan sebagainya. Maka mereka mendapati umur batu ini 4.5 bilion tahun. Menunjukkan bahawa sekurang-kurangnya bumi ini dah berumur 4.5 bilion tahun umurnya. Dan apabila manusia pergi ke bulan, manusia bawa balik batu daripada bulan dan dikaji batu-batu bulan tersebut berapa umurnya, didapati umurnya juga lebih kurang sama, 4.5 bilion tahun. Jadi menunjukkan apa? Bulan dan bumi ini, sistem bulan bumi dah wujud 4.5 bilion tahun dahulu lagi. Jadi ini umur bumi. Dah tua lah, 4.5 bilion tahun. Tapi kalau kita anggap umur angkasa kita, cakrawala kita, bumi ni agak umur, pertengahan umur lah maksudnya. Bukanlah muda,
bukanlah tua, tapi pertengahan umur namanya. Kerana umur cakrawala sistem ini, universe ini lebih tua daripada bumi. Lebih kurang antara 15 bilion sehingga 18 bilion tahun lamanya. Jadi alam ini dah wujud antara 15 hingga 18 bilion tahun. Bumi dan matahari wujud lebih kurang 4,5 bilion tahun dahulu. Jadi maknanya dah berlalu lebih daripada 10 bilion. Lebih daripada 10-11 bilion tahun barulah bumi dan juga matahari itu mula tercipta. Allah SWT ciptakan mereka. Jadi bumi ini asalnya, bagaimana dia itu boleh terjadi dalam bentuk planet yang ini besar bulat? Kerana mengikut teorinya, ketika awal-awal matahari itu terbentuk, keliling matahari ini penuh dengan batu bata yang banyak. Dan kesan batu bata ini masih lagi ada. Dinamakan sebagai asteroid. Batu-batu yang berterbangan di sistem solar kita ini, solar system ini masih wujud sampai sekarang. Maka kita lihat, kalau kita kaji astronomi, di antara orbit bumi dan juga orbit planet Mars, di antara orbit planet Mars hingga orbit planet Jupiter dan juga Mars ni, selepas Mars adalah Jupiter, di antara tengah-tengahnya adalah dikatakan sebagai asteroid belt, atau lingkaran batu-bata asteroid. Dan itu saki-baki daripada asal ciptaan solar system ini. Maka solar system ini daripada 9 planetnya atau 8 planetnya, daripada Mercury, kemudian Venus, kemudian Bumi, kemudian Mars, Jupiter, Saturn, Neptune, Uranus, Neptune, 8 ini terhasil daripada batu-bata yang berterbangan keliling matahari tersebut, kemudian mereka berlanggar sesama sendiri. Kerana Allah tentukanlah mereka berlanggar dan sebagainya, maka bila mereka berlanggar atau mereka bercantum, jadi besar. Makin besar, makin besar. Bila makin besar, graviti mereka makin kuat. Bila graviti itu makin kuat, makin banyak batu-bata yang makin tertarik dengan mereka. Jadi ia satu proses yang makin laju. Daripada kumpulan batu yang kecil, kemudian dengan cepat dia tu membesar, sehinggalah dia tu menjadi planet. Dan Allah tentukan planet bumi dengan saiz macam ini. Dah tak ada batu lagi yang bercantum dengannya. Tapi planet Jupiter itu lagi besar. Planet Mars lagi kecil lagi. Planet Mercury lagi kecil lagi. Jadi ketentuan saiz ni Allah SWT tentukan. Kenapa? Kerana sampai masa saiz yang Allah dah tentukan, tak ada batu lagi yang boleh bercantum dan menjadikan planet itu lagi besar lagi. Jika tidak, planet ini akan terus membesar-besar, tidak ada had. Tapi Allah SWT jadikan planet kita ini, planet bumi ini, just nice, cukup cantik untuk manusia tinggal, tidaklah begitu besar, tidaklah begitu kecil. Kerana kalau bumi ini besar, lebih besar pada sekarang, umur kita tak akan panjang, pendek. Kenapa? Sebab tarikan gravitinya kuat. Bila tarikan gravitinya kuat, badan manusia tak boleh nak terima. Kita tertarik dengan darah, dengan apa semua, maka umur tak panjang. Dan semuanya berat. Tak boleh nak buat sesuatu yang macam katakan nak buat kapal terbang dan sebagainya, tak boleh. Berat. Nak bergerak pun berat. Pokok pun tak tinggi. Kerana semuanya berat. Tetapi kalau Allah jadikan bumi ini lebih kecil daripada sekarang, seperti planet Mars sebagai contoh, planet Mars ini adalah seperti setengah planet bumi, saiznya, maka kita tidak akan ada udara seperti bumi. Udara yang ada nanti adalah sangat tipis seperti mana di planet Mars, yang mana kita tak boleh nak bernafas langsung pun. Jadi dia merupakan satu udara yang tak sesuai untuk manusia tinggal. Jadi Allah jadikan bumi ni just nice, cukup cantik untuk makhluk tinggal, bukan setakat manusia, bahkan binatang, tumbuh-tumbuhan, ada lautan, ada air, dan dalam air ada binatang, dan dalam tanah ada binatang, kerana saiz bumi itu just nice. Jadi Allah SWT jadikan bumi ini melalui batu-batu yang bercantum dan sebagainya, sehingga menjadikan saiz seperti sekarang ini. Jadi ini asal penciptaan bumi. Tetapi apabila batu-bata ini melanggar sama sendiri, langgar sana, langgar situ semua, sudah pasti dia akan menghasilkan haba, heat.
panas. Biasalah kalau kita katakan, kita ambil tangan kita, kita bisik gitu, tangan kita akan rasa panas, namanya friction. Jadi bila berlanggar, tenaga yang ada dalam batu bata ini bila berlanggar atau mereka langgar bumi, tenaga tersebut tu mereka laju langgar, tenaga itu akan bertukar kepada menjadi tenaga haba, heat energy. Maka ketika dahulu pada asal ciptaan bumi kerana banyaknya batu yang berkumpul dan berlanggar dan sebagainya, maka bumi ini panas. Bumi ini bukan keras seperti mana sekarang ini. Bumi ini dia cecair, lahar. Seperti mana dalam gambar tersebut, ini gambaran artis lah. Kerana banyak langgar tak boleh nak jadikan dia sebagai keras. Belum ada masa untuk jadikan permukaan bumi ini keras. Kerana masih panas. Bayangkan macam apa? Macam lahar yang keluar daripada perut bumi melalui gunung berapi. Macam itulah. Jadi suhu permukaan bumi sampai 2000 darjah Celsius, 3000 darjah Celsius. Apatah lagi bila batu ni langgar masuk dalam bumi, mana batu ni langgar masuk dalam bumi, maka dia akan keluarkan lahar daripada perut bumi, maka lahar itu akan melimpah ruah, maka jadilah muka bumi ini menjadi panas. Jadi tidak ada solid surface, tidak ada kerak bumi yang keras seperti mana yang sekarang ini. Jadi asalnya pada antara 4.5 ni ikut kajian, 4.5 sehingga 3.5 bilion tahun dahulu, bumi ini panas. Tidak ada udara. Tidak ada udara yang asal. Kenapa? Kerana berlanggar sana berlanggar sini, mana ada chance udara nak keluar. Dan masih lagi dalam proses pembentukan bumi, 1 bilion tahun ini masih lagi pembentukan bumi, masih lagi batu langgar dan jatuh ke bumi. Bayangkan proses bumi ini nak jadi bentuk sekarang ini mengambil masa 1 bilion tahun. Bukan 1 juta tahun. 1,000 juta tahun. Sehinggalah tak ada lagi batu-batu yang langgar bumi tersebut. Jadi bumi itu menjadi aman. Tidak ada lagi batu tiba-tiba jatuh, meletup, keluarkan lahar lagi. Tapi untuk 1 bilion pertama umur bumi ini dikatakan fasa pembentukan bumi, maka banyaknya batu-batu berlaku, jatuh ke bumi, maka dia buat lubang. Bila dah buat lubang, maka keluarlah lahar, maka jadilah dia seperti gunung berapi. Tapi bukan gunung lagi. Gunung belum ada lagi. Hanya api saja keluar, lahar daripada perut bumi itu keluar, maka tutup permukaan bumi, maka tidak ada tanah keras. Semuanya lembik, semuanya macam lava macam itu. Dengan panasnya. Jadi ini pembentukan bumi untuk 1,000 tahun yang pertama. Kemudian kita lihat 1,000 tahun yang kedua pula. Tahap umur bumi 1,000 tahun yang kedua, iaitu antara umur bumi 3.5 sehingga 2.5 bilion tahun dahulu. Maka batu bata ini dah makin berkurangan jatuh, dah tak banyak jatuh, dan bumi ini sudah mula ada air, lautan mula terbentuk dan oksigen dah mula keluar sedikit demi sedikit. Asalnya tak ada oksigen, tapi oksigen dah mula keluar. Dan oksigen itu penting untuk kehidupan. Dan kerana kurangnya batu-batu yang jatuh atas permukaan bumi ini, maka kurangnya lahar yang keluar daripada perut bumi, tidak berlubang sana berlubang sini, dan dengan demikian permukaan bumi ini makin sejuk. Bila makin sejuk, maka tanah tersebut, permukaan bumi ini semakin keras. Dan bila semakin keras, maka air boleh maknanya bertakung di atas muka bumi ini. Dan bila air bertakung tersebut, jadilah dia tu lautan. Nah, saintis belum lagi tahu daripada mana datang air. Ada sebagian teori mengatakan air ini datang daripada semua asteroid, batu-bata yang jatuh langgar bumi ini, maka dia itu terhasillah air. Tapi ini satu teori. Dan kalau buat perkiraan memang tak cukuplah batu-bata tersebut jatuh membawa air untuk mengisi keseluruhan lautan di atas muka bumi ini. Jadi daripada mana datang air ini masih lagi belum dapat dikaji dan ditemui jawapannya oleh para saintis. Mungkin akan datang para saintis dapat menemui punca kenapa ada air di atas muka bumi ini. Planet lain tak ada air. Kita pergi planet Mars tak ada air. Kita pergi bulan tak ada air. Kita pergi planet Venus, orang tu planet Venus tak ada air. Mercury tak ada air. Bumi ada air. Ini yang peliknya.
dan air itu dalam bentuk cecair, liquid. Sebab apa? Sebab kedudukan bumi ini dia tidak begitu jauh daripada matahari seperti planet Mars sehingga beku semuanya, air pun boleh jadi beku, ataupun terlalu dekat dengan matahari seperti Mercury, maka air tidak boleh jadi dalam bentuk cecair liquid tapi dia akan jadi seperti bentuk gas. Jadi Allah SWT letakkan bumi ini tempat yang paling sesuai untuk makhluk hidup dengan wujudnya air dalam bentuk cecair. Dan ini sangat penting kenapa? Kerana air ini jadi cecair bukan setakat kita lihat lautan saja, tapi dalam badan makhluk itu, semua makhluk atas muka bumi ini ada air. Kalau bumi ini jauh daripada jauh daripada matahari, maka tak ada makhluk yang hidup kerana makhluk perlukan air mengalir di dalam badannya, sama ada air itu dalam bentuk darah ke, dalam bentuk plasma ke, dalam bentuk najis ke dan sebagainya, peluh ke, air mesti wujud dalam bentuk cecair untuk apa? Untuk makhluk hidup. Tapi kalau dekat sangat dengan matahari pula, terlebih dekat sedikit saja matahari, maka suhu panas sangat lebih daripada 100 darjah Celsius, maka tidak ada bentuk air dalam cecair, semuanya gas, maka pun makhluk tak boleh hidup. Sebab badannya tidak ada air yang mengalir. Maka tak boleh terbentuk makhluk. Jadi Allah SWT susun bumi ini sangat cantik. Suhunya, saiznya, kedudukannya daripada matahari, semua ini membantu menjadikan bumi ini satu planet yang boleh didiami oleh makhluk. Binatang dan juga manusia. Ada pun planet lain seperti planet Venus dan juga planet Mars, tak ada makhluk kat situ. Kuman pun tak ada. Jadi itu kira planet yang gersang lah. Tak ada makhluk langsung. Jadi 1 bilion tahun yang kedua, jadi antara 3.5 sehingga 2.5 bilion tahun dahulu, bumi dah makin stabil. 1 bilion yang pertama tersebut tu bumi masih kocak kacir. 1 bilion yang kedua, second bilion ini dah mula stabil, dah mula ada air, dah mula ada oksigen. Jadi dah mula bumi ini menjadi persiapan untuk apa? Untuk menerima penduduknya. Siapa? Iaitu para makhluk yang Allah SWT ciptakan atas muka bumi, dari sudut pokoknya, daripada binatangnya, daripada kumannya dan segala-galanya yang hidup. Allah SWT jadikan di atas muka bumi ini. Jadi 2 bilion tahun diperlukan untuk stabilkan bumi ini menjadi planet yang permukaannya keras, suhunya jatuh dan makhluk boleh hidup. Tapi belum lagi ada makhluk lagi. Masih lagi gersang lagi. Kerana makhluk nak wujud perlukan masa. 1 bilion yang ketiga pula, the third billion, iaitu umur bumi antara 2.5 hingga 1.5 bilion tahun dahulu, bumi ini mengalami atau memasuki dikatakan sebagai era pembekuan bumi, era ice. Atau dikatakan sebagai ice age. Dan ice age ini adalah keadaan di mana hampir keseluruhan bumi ditutupi dengan bongkahan air batu. Macam mana tu? Kalau ada Singapura air batu. Snow dan air batu. Laut semua jadi keras air batu. Kalau sekarang kita lihat hanya di bahagian kutub utara, kutub selatan saja, North South Pole saja. Tapi pada tempoh ini, 1 bilion yang ketiga ini, antara cirinya ialah banyak air batu yang terbentuk. Maka bumi itu menjadi terus sejuk. Daripada asalnya, 1 bilion yang pertama tu, lahar yang mengalir, suhu sampai 2000 darjah Celsius. 1 bilion yang ketiga pula, setelah berlalu 2 bilion, maka bumi menjadi terlalu sejuk, bawah sifar. Maka terjadilah dia tu air batu. Nah, tak ada siapa sekarang ini dapat tahu sebab mengapa berlakunya ice age dekat muka bumi, dekat bumi ini sendiri. Para saintis belum dapat jumpa jawapannya lagi. Mereka masih kaji lagi tapi belum dapat jumpa. Tapi hakikatnya bumi ini penuh dengan ais. Sebabnya macam-macam lah, belum jumpa lagi. Perkara yang kedua yang berlaku pada tahap ini, 1 bilion yang ketiga ini, ialah oksigen semakin meningkat. Bilangan gas oksigen di atas muka bumi ini semakin meningkat, dan ini mula jadikan persiapan untuk apa? Untuk makhluk hidup, kerana semua makhluk perlukan oksigen.
Tapi tak adalah 100% oksigen. Kalau 100% oksigen, makhluk akan mati. Sebab oksigen ni sebenarnya racun. Dia hanya sesuai untuk kita ambil dalam kadar yang sedikit untuk pernafasan kita agar badan kita boleh berfungsi. Kerana badan kita perlukan oksigen untuk berfungsi. Terutama kita punya otak kita ini. Jadi tahap yang ketiga ini, satu bilion yang ketiga ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi ini mempunyai gas oksigen semakin banyak. Bahkan lebih banyak oksigen pada zaman dahulu daripada zaman sekarang. Lebih banyak. Sebab Allah ciptakan asalnya memang banyak. Agar apa? Agar nanti bila manusia gunakan, pohon gunakan, binatang gunakan, oksigen itu akan menurun-menurun tapi tidaklah turun habis. Dan pada ketika ini juga laut hampir menutupi seluruh bumi. Laut. Mana darat? Darat ada tapi tak banyak. Kenapa tak banyak? Sebab dia belum muncul lagi daripada dasar laut. Jadi kebanyakan darat ini datang daripada dasar laut. Jadi bila naik atas, maka dia jadi darat. Ketika tersebut laut dah begitu tinggi, dah tutup, maka hampir keseluruhan bumi ini laut kecuali tanah yang tinggi saja yang sedikit sana sini. Dan laut ini kerana masuk pada era pembukaan bumi Ice Age, maka laut yang hampir menutupi bumi ini semuanya bertukar jadi ais. Jadi kerana itu bumi ini terperangkap dalam ais ini selama beratus juta tahun. Bayangkan, beratus juta tahun bumi ini dalam keadaan beku. Kerana ais tersejuk, kemudian datang lagi ais yang baru, datang lagi semua jadi aisnya, air batu ni atas permukaan bumi ini tebal. Tapi kemudian pada dikatakan sebagai 1 bilion yang keempat, iaitu antara 1.5 sehingga 0.5 bilion tahun dahulu, Ice Age masih lagi berlaku, tapi tidaklah begitu dahsyat dan diselang-seli dengan tempoh fasa pemanasan bumi. Bumi itu jadi panas, heated up. Maka air batu cair. Orang tanya macam mana air batu tu boleh cair, macam mana bumi tu boleh jadi panas? Ini belum dapat jawapannya lagi oleh para saintis. Tapi hakikatnya ialah dalam keadaan Ice Age ini, maka dalam tempoh tersebut antaranya ada waktu-waktu tempoh yang kecil yang mana bumi itu tiba-tiba jadi panas, air batu jadi cair. Kita sekarang ini, kalau nak tahu, kita sekarang berada dalam era pembekuan bumi. Kita sebenarnya dalam Ice Age. Kata, apa dah usah mana ada Ice Age, kita tengok pergi sana sini, panas saja. Technically kita dalam Ice Age kerana apa? Kerana kedua-dua kutub utara, kutub selatan kita ada air batu dan di atas gunung ganang yang tinggi juga ada air batu. Jadi kita ni sebenarnya technically dalam Ice Age. Tapi kenapa panas? Kerana kita ini berada juga dalam tempoh pemanasan bumi. Yang saya katakan tadi, poin 1, Ice Age ini bukan sepanjangnya sejuk je, dia ada tempoh yang mana tiba-tiba suhu bumi tu meningkat. Jadi panas, maka air batu semua cair, maka tanah tu dah nampak, maka orang boleh cucuk tanam. Kemudian nanti datang masuk balik Ice Age, maka tutup lagi dengan air batu. Itu asalnya dahulu. Jadi cairnya air batu selepas ratusan juta tahun, kemudian selepas tempoh yang tertentu, datang balik Ice Age. Jadi Ice Age ini selalu datang. Kemudian dalam 1 bilion terakhir ini juga berlaku pembentukan benua ataupun kontinen. Yang kita lihat sekarang ni yang bergerak, Amerika, Afrika, Asia, semua bergerak ni dan satu sama lain ini kerana dinamakan sebagai fenomena plate tectonics atau plate movement di atas permukaan bumi ini. Dia retak. Dia bukan satu solid, maknanya kulit bumi. Tidak. Jadi dia macam jigsaw puzzle. Dia sebelah. Kalau bergerak sedikit, maka berlakulah gempa bumi. Jadi ketika tersebut banyak pergerakan permukaan bumi ini, sehingga kan banyak yang terbentuknya gunung ganang. Dan gunung ganang bukan sekat gunung ganang yang sekarang, mungkin gunung ganang yang dah tak wujud lagi kerana ini kira 1.5 bilion sehingga 0.5 bilion tahun dahulu. Sebagainya masih kekal, sebagainya sudah tak ada. Tapi banyaknya gunung ganang. Dan bila ada gunung ganang, maka ada sistem udara, sistem cuaca.
maka hujan mula terbentuk. Kerana air laut tu, laut ni Allah jadikan banyak, maka air laut tu akan kering naik ke atas ketika berlaku pemanasan bumi. Bila bumi itu tidak ditutupi dengan ais seluruhnya, maka dia masuk dalam tempoh pemanasan bumi ini, maka air laut itu menjadi cecair, maka bila ada matahari dia tu jadi kering. Dia akan evaporate. Bila dia evaporate naik atas, dia tak akan terus keluar ke angkasa lepas, tetapi dia akan membentuk awan. Dan awan ni akan dibawa oleh angin pergi pada tempat-tempat tertentu, terutamanya di Gunung Ganang. Dan bila awan ini langgar Gunung Ganang, maka diturunkan hujan. Jadi dengan hujan, air tersebut maka banyaklah tumbuh-tumbuhan. Dengan banyak tumbuh-tumbuhan maka bertambahlah bilangan binatang. Jadi ini 4 bilion tahun dahulu sehingga 0.5 bilion yang dahulu. Jadi setiap satu fasa ini 1 bilion, 1 bilion, 1 bilion, 1 bilion. 4 fasa 3/1 bilion, 1 bilion, 1 bilion atau 4 bilion tahun. Nah, yang menjadi sesuatu yang mengkagumkan ialah Al-Quran dalam surah Fussilat menerangkan bahawasanya Allah SWT cipta bumi ini dalam 4 hari. Firman Allah SWT dalam surah Fussilat, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal azwaja Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika huwa rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Maksudnya apa di sini? Allah SWT berfirman, adakah kamu mengkufuri Tuhan yang mencipta bumi ini dalam 2 hari? Jadi 2 hari merupakan masa untuk terbentuknya bumi. Kemudian lagi 2 hari itu adalah masa untuk jadikan bumi ini sesuai untuk makhluk hidup dengan gunung ganang, dengan hujan, dengan sebagai benua yang bergerak, kemudian dengan oksigen yang bertambah. Jadi mula sesuai untuk makhluk tinggal di atas muka bumi ini, dan itu berlaku pada hari kedua. Maka Allah SWT sebut 4 hari ini. Fi arba'ati ayyam. Dalam 4 hari. Sawa'an kata Allah SWT. 4 hari yang sama. Tak lebih dan tak kurang, 4 hari yang sama. Jadi maknanya semua hari ini tempohnya sama. Jadi kalau umur bumi ni 4.5 bilion tahun, kita tolakkan 5.5 bilion tahun, kita tinggal 4 bilion tahun, maka ketika subhanallah sama seperti mana Allah SWT sebut dalam surah Fussilat, Allah cipta bumi dalam 4 hari, bukan 4 hari 24 jam, tapi 4 tempoh masa yang panjang. Tapi setiap daripada satu ini tempohnya sama saja. Allah gunakan perkataan sawa. Jadi apa yang dikaji oleh para saintis sekarang ini menepati seperti mana Allah SWT terangkan ciptaan bumi itu dalam 4 hari, iaitu dalam 4 tempoh masa yang panjang, tapi semua 4-4 ni sama. Jadi 1 bilion, 1 bilion, 1 bilion, 1 bilion tahun bagi setiap hari itu. Dan setiap daripada hari itu ada dia punya peristiwa-peristiwa berlaku yang akhirnya selepas hari yang keempat, bumi ini dah siap untuk terima tetamunya, iaitu apa? Para binatang dan makhluk yang melata dan tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi ini. Jadi 0.5 bilion tahun dahulu sehinggalah sekarang binatang dah mula melata di atas muka bumi. Dan bumi ni maknanya dah dipenuhi dengan hutan yang banyak kerana dah berlaku ice age. Jadi ice age tersebut bila kering, air tersebut diserap di atas muka bumi. Maka bila air dah ada, kemudian tanah pula tanah yang baik, maka banyaklah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Kata tanah baik, macam mana dia dapat tanah baik? Kerana ingat tak, pada awal ciptaan bumi ini, seluruh perut bumi ini dikeluarkan, bukan semua ya, sebagainya keluarkan sehingga dia mengeluarkan asap ke atas, menjadilah oksigen dan gas yang atmosfera bumi. Dan kemudian kemudian tanah dia yang dimuntahkan, lahar tersebut mengalir atas muka bumi, dan lahar ini merupakan tanah yang tanah yang baik untuk cucuk tanam. Tanah yang dikatakan subur untuk cucuk tanam. Jadi bila dah ada tanah yang baik, kena pula dengan hujan, maka tak boleh lari hakikat bahawasanya
tumbuh-tumbuhan banyak berada atas muka bumi. Dan bila ada tumbuh-tumbuhan, maka adalah makhluk-makhluk lain yang tinggal sama. Dan antara makhluk yang terawal ini kita namakan sebagai dinosaur. Dinosaur maknanya terrible, horrible lizard. Dan lizard tu dalam bentuk apa? Lizard itu dalam bentuk reptile. Okay, dalam spesies reptile. Jadi penuh dengan binatang dinosaur yang melatih atas muka bumi ini, dan binatang dinosaur ini merupakan binatang yang paling kira berjaya tinggal atas muka bumi kerana mereka itu wujud di atas muka bumi ini sehinggalah 65 juta tahun dahulu. Maknanya lebih kurang 450 sehingga 440 juta tahun mereka itu tinggal di atas muka bumi, atau lebih kurang 400 juta tahun mereka tinggal di atas muka bumi di keturunan ke keturunan. Tapi malangnya tidak ada apa, tidak ada dipanggil sebagai uh, kemampuan untuk bina tamadun walaupun mereka dah tinggal di atas muka bumi ini selama beratus juta tahun lamanya. Jadi itu dinosaur dah mula wujud kerana apa? Kerana sudah ada udara yang baik untuk untuk makhluk tinggal, dan juga dah ada tumbuh-tumbuhan, dah ada gunung ganang, ada hujan dan sebagainya. Jadi makanya bumi ini jadi bumi yang dah boleh terima makhluk, dan makhluk yang terakhir yang keluar selepas itu adalah manusia. Jadi manusia tidak bertemu dengan dinosaur kerana dinosaur ni semuanya Allah pupuskan 65 tahun dahulu. Barulah maknanya selepas berpuluhan juta tahun berlalu, barulah Allah SWT cipta manusia dan Allah letakkan manusia di atas muka bumi ini. Dan inilah tuan-tuan dan puan sekalian, sedikit sebanyak berkenaan dengan sejarah pembentukan bumi melalui ayat Al-Quran yang saya kongsi sama pada awal kuliah saya ini, iaitu firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahawasanya langit, iaitu atmosfera bumi ini dan bumi ini asalnya satu, kemudian kami pisahkan mereka. Maka terjadilah atmosfera yang mengelilingi bumi dan bumi itu menjadi keras dan makhluk boleh tinggal. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsi ini menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita ini menjadi manusia yang berilmu dan juga beramal. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.